Mana? Balik dah apa? Dah lupa lah pula. Iya. Tak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wal nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya telah memberi nikmat yang paling besar dan paling agung oleh Allah ke atas tiap-tiap orang yang beriman, yaitu dibangkitkan seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka itu, yakni dari kalangan manusia. Membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan menyuci akan segala hati-hati mereka itu, dan mengajarkan mereka akan Alkitab, yakni Al-Quran, dan hikmah kebijaksanaan. Jika Allah tidak membangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka itu manusia berada di dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Shadallahu alaihi. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala limpah dan kurnianya kita masih lagi diberi peluang oleh Allah taala sehingga masuk kita di dalam bulan Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang penuh dengan cahaya-cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat kita ni lebih dikenali dengan bulan Maulud, memang bulan Maulud. Sudah jadi adat yang baik sejak daripada zaman berzaman. Alim ulama kita semuanya bersependapat bahawasanya pada bulan ini sangat baik dan sangat bagus diadakan program-program ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perayaan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan yang dimaksudnya bukanlah perayaan sebagaimana perayaan Syarak, bukan maksud itu. Karena perayaan Syarak itu, ini perayaan di dalam agama itu hanya ada dua saja, Idul Fitri wa Idul Adha. Itu maklum. Tetapi kita sebut raya juga sebagai perayaan menyambut Maulidur Rasul, orang panggil perayaan dari segi bahasa kita, karena gembira kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam gitulah habis puasa ni orang panggil raya ni. Bukan duk semaya raya ni, bukan. Gembira kerana selesai menunaikan puasa 6 hari selepas daripada kita puasa sebulan di bulan Ramadan. Orang panggil puasa ni. Raya puasa ni. Bukan raya yang dimaksud Eid dalam syarak itu, tidak. Karena raya yang diiktiraf dalam agama ni hanya ada dua saja, Idul Fitri wa Idul Adha. Tapi raya yang kita katakan perayaan Maulidur Rasul ni perayaan dengan makna bahasa,
iaitu al-farah, kita gembira. Nah, kita bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bergembira dengan makannya, maka dia buat pesta makan-makan. Tanya lalu tadi, ada space untuk makan. Nah, ada pesta untuk makan. Ada masalah. Tapi ada setengah-setengah orang itu bila kita sambut maulud. Saya tengok di Beriu, pagi tadi ada sambutan Maulidur Rasul, di masjid ni. Pagi tadi dia. Bila kita buat sambutan seperti pagi tadi tu, ada orang yang kepanasan dia. Panas tak sedap dek. Dia kata apa pasal ada buat benda hak Nabi tak buat ni? Apa ada buat benda hak Nabi tak buat? Jawabnya tidak ada pun di dalam Quran atau hadis tegahan ke atas kita daripada membuat apa yang Nabi tidak buat. Tak ada. Kalau dalam Quran Allah Ta'ala kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ma atakumur rasulu, apa yang dibawa datang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, maka kamu ambillah semampu kamu. Ini istata'tu, semampu kamu. Karena kita tak mungkin mampu nak tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100%. Tak mungkin. Kalau kita boleh tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling aula kita tiru ialah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana itulah hak diperintahnya. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bahkan Nabi itu akhlaknya sudah digezet oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mempunyai akhlak yang sangat agung. Itu pasti. Jadi kalau kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak sayugianya kita ikut itu akhlak. Sifat tawadhu'nya, sifat zuhudnya, qanaahnya, itu. Tidak ada hasad dengkinya. Itu semua tu dibahas di dalam ilmu tasawuf. Itu takhalli 'anil mazmumah, tahalli bil mahmudah. Kita mengikis keluar daripada jiwa kita daripada segala sifat-sifat yang dicela, dikeji oleh syarak, dan kita berusaha untuk bersepakai dengan sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Maka tidak adalah yang dipuji oleh Allah Ta'ala itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang kita ingat kau ikut Nabi ni maknanya ikut serban, ikut jubah, ikut janggut. Itu pun ikut juga, tapi itu dia panggil sunnah jibiliyah. Itu sunnah jibiliyah. Sahabat dulu pun usaha ikut benda tu juga. Usaha ikut. Seumpama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ini ikut Rasulullah tu habis. Nabi jejak di mana dia jejak, Nabi bawa apa dalam kocek baju dia bawa, Nabi tunduk di mana, tegak di mana, dia tiru habis. Walaupun tidak dituntut seperti itu. Sunnah jibiliyah ni. Sunnah jibiliyah ni mana sunnah adiyah, adat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi ni orang Arab, maka pakaiannya ialah gamis, jubah, surban, itu. Kemudian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada IC, kad pengenalan. Jadi pengenalan manusia tu tertampak pada wajahnya. Kalau orang Yahudi, wajahnya mudah nak dicam apabila kita lihat dia janggutnya panjang, misainya cukur. Itu Yahudi itu senang, tak ada kena pakai IC dah. Kalau Nasrani, Kristian, janggutnya cukur, misainya lebah.
Macam Mr. Potato tu. Itu. Nah, itu. Jadi Nabi khaliful Yahud wan Nasara. Menyalahilah olehmu akan Yahudi Nasara, yakni pada pihak pengenalan diri kamu. Maka Nabi suruh para sahabatnya simpan janggut segenggam. Di bawah pada segenggam tu dipotong dan nipiskan, rapikan misai. Jadi kalau ini agama mana pula ni? Lain. Oh, Islam. Cara dulu, pengenalan dulu. Sekarang tak ada pengenalan itu. Nah, semua IC belaka. Tengok IC. Muka apa Cina sedap yang makan tengah bulan puasa. Nah, relax. Tengok IC tengok. Saya Cina lah. Cina tak Cina? Mari tengok dulu IC. Oh, Islam. Apa tak puasa kayak gitu? Jadi pengenalannya tidak lagi ditampak pada wajah. Itu dipanggil sunnah jibiliyah. Tapi kita hak kita gomo ya. Nah, ustaz ni kan kena berjubah, kena berserban, kena berjanggut. Nah, kadang-kadang hak berjubah, berserban, berjanggut tu, oh, jubah Abu Lahab. Nah, jubah Abu Jahal. Apa kata jubah Abu Lahab Abu Jahal tak? Hodok. Abu Lahab Abu Jahal tak akal je Melayu mana akal? Sungguh kan? Nah, kok nak atas wajib tak akal. Ya pakai jubah tu juga, gamis tu juga mungkin orang Arab ke. Tapi beza mana jubah Nabi Muhammad gamis Nabi Muhammad dengan gamis Abu Lahab Abu Jahal? Bezanya pada akhlak. Itu. Nabi Muhammad pakai jubah, pakai gamis, wajahnya manis, hatinya suci bersih. Abu Lahab Abu Jahal pakai jubah, pakai gamis juga, pakai serban juga, tapi wajahnya masam, hatinya keruh hitam. Itu. Jadi ikut Nabi itu bukan hak tu saja, bukan. Kalau hak tu plus saja. Plus tambah hair saja. Ikut Nabi hak dimaksud pada akhlaknya, pada syariatnya, gitu. Dan apa-apa yang dibuat oleh Nabi pada sunnah ibadahnya, kita ambil semampu kita. Kayak gitu. Asal nak ikut Nabi sepenuhnya, hoi, Nabi semaya tahajud, qiyamul lail tak tinggal tiap-tiap malam. Nah, hatta tatawarramat wa fi riwayatin hatta tatafattarat qadamahu, sehingga pecah bekak tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita ada tak pecah bekak tapak kaki sebab semaya qiyamul lail? Ada. Pecah juga tapak kaki cari duit hijau kuat, nah, ke hulu ke hilir. Atau bekak juga bukan tapak kaki, mata kuat tidur, sedap tidur. Pas nak ikut Nabi ya, jauh lah kita nak ikut Nabi 100 kata dah tak mampu. Tapi hak wajib kita wajib ikut. Hak sunat maka kita usaha untuk ikut semampu kita. Itu. Terus hak dilarangnya apa? Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang ditegah nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fi'li kaza wa kaza. Contoh, telah menegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mengerjakan perbuatan itu dan ini. Hak ni barulah disuruh kita tu fajtanibu. Nah, wa ma nahakum anhu fantahu ay fajtanibu. Apa yang ditegah oleh Nabi maka kamu tinggal, jangan buat. Maka ada ketidak tegahan di dalam Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menyambut Maulidur Rasul? Adakah juga? Tak ada. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis tegah. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ihtifal bil maulidihi sallallahu alaihi. Tak ada hadis begitu, tak ada. Dan Nabi tak buat, ustaz. Nabi tak buat tu bukan alasan. Tak ada dalam Quran kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma lam yaf'alhu fantahu. Tak ada itu. Tak ada dalam Quran itu. Apa hak Nabi membawa mari membuatlah, mengambillah. Wa ma lam yaf'alhu, apa yang tidak mengerjalah ya Nabi akan dia, maka fantahu, maka jangan kamu kerja. Tak ada lagu tu, tak ada. Jadi kita tu banyak dengar sekarang ni orang kata, Nabi tak buat, apa kita nak buat? Nabi tak buat tu bukan alasan kita tak boleh nak buat. Banyak benda hak Nabi tak buat, bahkan sahabat kemudiannya buat. Nah, seumpama Al-Quranil Karim. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ramai orang murtad, orang keluar daripada agama Islam,
Begitu juga orang yang enggan keluar zakat diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ramai di kalangan huffaz, para hafiz Quran, di kalangan sahabat syahid di medan jihad. Maka Sayyidina Umar berfikir, kalau makin ramai orang yang hafal Quran meninggal syahid, mati syahid, macam mana generasi kemudian ni nak baca Quran? Kalau Quran tu tidak dibukukan, tidak ditulis lengkap dalam satu mishaf. Karena zaman Nabi itu Quran itu tidak ditulis dengan lengkap. Ditulis tidak lengkap. Yang tidak lengkap tu pula tidak ada titik, tidak ada baris. Ada macam mana? Cuba kita balik kita ambil kertas kosong, kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sebanyaklah bismillah. Lepas tu baris dia tu kita buat baris. Titik pun kita buat titik. Jadi gimana? Kau cacing gitu ya, kayak kau cacing. Sahabat dulu tu boleh baca tulisan seperti itu. Dan memang pada zaman Nabi itu bahasa Arab, orang-orang Arab ketika itu sudah sampai kepada kemuncak kehebatan. Ya semua. Zaman Nabi itu bahasa Arab, orang Arab sudah sampai kepada peringkat yang paling kemuncak hebat. Kerana itulah Sayyidina Umar kata apa-apa yang tidak difahami di dalam Al-Quran, patah perkataan apa, itu dirujuk kepada syair-syair Arab jahiliyah. Apa isti'malul Arab, pada penggunaan orang Arab pada patah-patah perkataan. Kenapa? Karena orang Arab ketika itu sudah sampai ke puncak yang tinggi bahasanya. Tetapi untuk menandingi Al-Quran, satu surah yang pendek, seumpama inna a'taina, tak mampu. Hatta satu orang penyair itu, dia pernah reka satu ayat, inna a'taina, kononnya nak menandingi Al-Quran. Al-Quran ni bukan apa-apanya, bukan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad ni tukar reka-reka, tukar gubah-gubah ayat, seperti kami juga para penyair. Maka dicabar oleh Quran supaya membawa datang fa'ti biha, apa nama ni, dibawa datangkan ala surati mislih, di atas satu surah yang seumpama, yang pendek, mislil Quran, ay misli surati, yang paling kecil di dalam Al-Quran, paling ringkas dalam Quran. Mana? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lama 2-3 hari nak boleh kau gubah satu surah, kononnya nak menandingi Al-Quran. Tapi bunyinya Abu Jahal, Abu Lahab pun selok suka. Inna a'tainakal aqa fasholli li rabbika waz'aqa inna syani'aka huwal ablaqo. Abu Jahal suka gila tu. Apa makna tahu cakap ni? Tak mampu, memang tak mampu. Kalau orang zaman Nabi saja tidak mampu untuk menandingi Al-Quran, jangankan zaman ni. Karena bahasa tu semakin lama semakin mundur, bukan semakin hebat dah. Macam gitulah. Bahasa Melayu yang sejati, yang original tu payah nak dengar. Sekarang ni. Kalau kita nak dengar, kena buka filem Piramli lah. Itu bahasa Melayu yang sejatinya. Banyak kita lah ni guna bahasa-bahasa rojak dah. Capuh habis dah. Sama lah. Jadi di zaman Nabi itu sahabat-sahabat boleh baca Quran yang tidak ada titik, tidak ada baris. Jadi titik baris itu bukan Nabi yang letak. Jangan kata titik baris. Menghimpun Quran dalam satu mishaf, itu pun bukan Nabi yang buat. Sayyidina Umar kata, ya Khalifah Rasulullah, kalau kita tak buat, tak himpun, tak tulis, tak bukukan Al-Quran, macam mana orang kemudian nanti nak baca? Abu Bakar kata, bagaimana ya Umar, kita nak buat sesuatu yang tak pernah dibuat Nabi SAW. Ada juga Abu Bakar mula-mula pemikiran itu seperti itu. Macam orang lain ni lah, buat apa benda yang Nabi tak buat. Tapi Abu Bakar tak kira jauh. Dia bagi masa tempoh untuk dia berfikir. Semalamnya dia berfikir, esok dia jumpa Sayyidina Umar. Betul ya Umar, apa hak mujada itu. Walau Nabi tak buat, tapi walakin ahsan, tapi ini bagus.
Maka dimulalah penulisan Al-Quran. Selesainya zaman Sayyidina Utsman bin Affan, zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, Sayyidina Ali dengar orang baca Quran, tak betul kebagi. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Sesungguhnya Allah tidak menghiraukan orang kafir musyrik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, salah ya. Sepatutnya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulahu. Nah, sesungguhnya Allah dan Rasulullah tidak menghiraukan kafir musyrikin. Apa dia nak rancang apa, nak caci apa, nak buat strategi apa, Rasulullah tak hirau. Gitu. Tapi oleh kerana salah bagi, maka berubah makna. Maka diperintah oleh Sayyidina Ali, Mishaf Utsmani tadi itu diletakkan bagi-bagi. Siapa? Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Bukan Nabi. Kayak gitu. Jadi banyak benda dah kita guna lah, bukan Nabi buat. Banyak. Nah, kemudian setelah tu bagi sudah ada, titik belum ada lagi. Nak baca macam mana tahu? Nah, bo pun boleh, ta pun boleh, Rabbil alamin boleh, Rattil alamin, Rastil alamin. Boleh kata tu? Tak ada titik. Alamin, Galamin boleh. Kita orang Melayu dengar, ngalamin boleh. Berapa ada titik? Nah, maka Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi memulakan meletakkan titik-titik pada huruf-huruf Arab hijaiyah. Itu. Ini kalau buat kajian lagi, barangkali ada kesinambungannya. Tulisan Jawi kita pun ada titik juga lepas pada tu. Jing, kho, macam mana hubungnya itu dengan Arab. Nah, mesti ada. Kayak gitu. Tapi ini bukan cerita sejarah lah. Nah, kalau nak buat kajian. Nah, cuma nak royaknya apa? Banyak benda hak Nabi tak buat, kita buat. Nah, berarti kalau orang kata Nabi tak buat, jangan kita buat, itu bukan satu ungkapan yang benar, ungkapan yang kurang tepat. Nah, kerana apa yang Nabi tidak buat, macam mana kita menanggapinya? Belum tentu kita boleh buat, dan belum tentu juga kita tidak boleh buat. Seperti ihtifal bi maulidin Nabi. Ini tidak ada zaman Nabi. Ya. Tetapi Nabi itu mengingati hari lahirnya. Nah, bila ditanya ya Rasulullah, kenapa Rasulullah gemar berpuasa pada hari Isnin? Jawab Nabi, wulidtu fihi. Nah, kerana aku dilahirkan pada hari tersebut. Kayak gitu. Maka tanda Nabi mensyukuri di atas nikmat ijadnya sebagai jasmaninya manusia pada hari Isnin, maka Nabi berpuasa tiap-tiap hari Isnin kerana mensyukuri nikmat ijab. Maka kita pun mensyukuri dengan nikmat yang paling agung diberi oleh Allah kepada kita yang mukmin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Qul, katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, dengan limpah kurnia Allah. Banyak limpah kurnia Allah. Kita boleh berkelip mata, kita boleh turun naik nafas lega, kita boleh makan kenyang sedawa, kita boleh tidur nyenyak tak khabar apa. Itu semua nikmat dah. Cuba kalau tidur tak jengah, oh, sakit kepala, denyut ngak-ngak. Nah, tidur tak lena. Kayak gitu. Tidur lena, makan pun kenyang sedawa, sedap. Kurnia Tuhan tu. Nah, kurnia Tuhan. Tapi kalau hak tu saja kita dapat, kita dengan lembu lebih kurang juga. Kerana lembu pun kenyang makannya padahal kau. Nah. Lembu ku bayar itik lebih kurang, makan minum berok tidur bini beranak. Nah. Beza laginya Tuhan beri pula pada kita nikmat iman dan Islam. Kayak gitu. Boleh dapat ke iman Islam kalau tidak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh dapat? Tak boleh. Maka sebab tu iman ditafsir oleh ulama dalam kitab-kitab tauhidnya
wa fussiral imanu bit tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Kayak gitu. Wa fussiral imanu, ditafsirkan. Siapa yang menafsir? Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tafsir apa? Akan iman itu dengan tasdik. Apa tasdik? Iz'an wal qabul fil qalbi. Setuju dan terima dalam hati. Setuju terima gapo dalam hati? Iz'an wal qabul fil qalbi bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid darurah. Terima, setuju dalam hati dengan nabi dan dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada agama hukum hakamnya diketahui dengan secara mudah. Itu. Jadi belum nak tasdik, nak terima apa yang dibawa datang oleh Nabi, tasdik dulu dengan diri Nabi. Tasdikun Nabi dulu. Nah, lawan bagi iman yaitu kufur. Ma'nal kufur. Apa makna kufur? Yaitu kalau makna iman ialah tasdik, makna kufur itu ialah takzib, mendustakan Nabi. Nah, tengok dalam Facebook hari ni ada satu Facebook orang. Dia kata kita tidak diajar untuk memuja batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduh. Nah, kita diajar untuk memuja hukum hakam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh. Hebatlah tu. Dia nak marah kau orang sambut maulud. Hak sebenarnya tahu dah bulan maulud enggak buatlah status-status wi panah lain orang panggil. Nah, kita tidak diajar untuk memuja batang tubuh Nabi. Iya ke? Iya ke tu? Cakap lagi tu. Belum nak membenarkan apa hak Nabi bawa mari. Mana hak apa Nabi bawa mari? Tuhan tu Tuhan tu tak berbila, Tuhan tu ada, Tuhan tu bukan tak ada, Tuhan tu mesti sedia, dia bukan baru, dia mesti kekal, dia tidak menasa, dia mesti ada di zatnya sifat berkuasa yang dengan dia maha berkuasa, mengada meniada. Banyak orang bawa ni. Semaya 5 waktu wajib, zakat bila cukup haul nisa wajib, naik ke Mekah bila mampu menunaikan haji cuma wajib. Gak lagi puasa bulan Ramadan wajib, tutup aurat. Banyak orang Nabi bawa ni. Nah, belum kita nak terima hak Nabi bawa haram zina, haram rishwah, haram judi, haram wak zalim, haram mengopak. Belum nak terima apa hak Nabi bawa. Terima dulu Nabi tu siapa? Nah, betul ke dia Nabi? Kayak gitu tu batang tubuh dia. Betul tak? Ini orang cakap lagu ni su'ul adab ma'an Nabi. Jahat akhlak dia dengan Nabi SAW. Nah, dan qalilul ma'rifah bin Nabi. Sedikit kenal dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila sedikit kenal Nabi, maka kurang cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan martabak yang paling tinggi ialah martabak cinta. La dina liman la mahabbatalah. Tidak ada kesempurnaan agama bagi siapa yang tidak ada. Ya, ada tisu dah. Tidak ada kesempurnaan agama bagi siapa yang tidak ada cinta dalam hatinya. Dan cinta yang pertama ialah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta yang pertama Ustaz, iya. Karena Nabi lah yang memperkenalkan kita kepada Allah. Nah, tak mungkin kita boleh kenal Allah tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan azabkan manusia sehingga kami utuh rasul. Maka sebab itu ma'rifatullah itu wujuban syar'an, bukan wujuban aqlan. Wajib syarak. Kalau syarak tidak utuh rasul, maka tak wajib kita kenal Tuhan. Fatrah, free itu hidup. Sedap. Kayak gitu. Nah, masuk syurga rahmat, bukan syurga darajat lah. Nah, diutuh Nabi itulah baru wajib kita kenal Tuhan. Kenapa? Semata-mata akal tak mampu kita nak kenal Allah. Kayak gitu. Maka pertama cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalam kitab Faridah kata, Muhammadur Rasulullah tu seperti lautan yang tak bertepi. La ilaha illallah tu satu titik daripada lautan Muhammad Rasulullah. Boleh kau apa dia kata,
Muhammad besar lagi pada Allah. Atau orang bodoh tak reti ke? Tak reti makna orang bercakap dah. Orang kata lagu tu maksudnya apa? Yang membawa la ilaha illallah siapa? Muhammad Rasulullah. Kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang membawa aqimus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kutiba alaikumus siyam al hajju asyurun ma'lumat tubu ilallahi taubatan nasuha wa la taqrabuz zina innama harrama alaikumul khamra wal maisir wal ajz. Itu siapa yang bawa? Muhammadun Rasulullah. Iya. Tak besar apa jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu wajib kita kenal Nabi Muhammad supaya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sempurna iman kita tu sehingga kita tu berusaha cinta Nabi tu nombor satu lebih daripada diri kita sendiri. Sayyidina Umar tu pernah kata ke Nabi, innaka ya Rasulullah ahabba ilayya sesungguhnya engkau wahai Rasulullah orang yang paling aku cintai bagi aku lebih daripada manusia mimma siwa lebih daripada selain daripada engkau illa nafsi allati baina jambayya melainkan diri aku yang ada dalam tubuhku. Rasulullah kata la takunu mu'minan, tidaklah engkau benar-benar mukmin yang sempurna imannya hatta aku ahabba ilaika min nafsika allati baina jambayka, sehingga aku ni ialah orang yang nombor satu mu cinta lebih daripada dirimu. Macam gitu. Maka Sayyidina Umar kata sekarang ni ya Rasulullah engkaulah paling aku cintai lebih daripada aku sendiri. Baru Rasulullah kata al-ana ya Umar tamma imanu au kamula imanuka. Sekaranglah wahai Umar baru sempurna iman engkau. Itu bila Rasulullah tu dicintai nombor satu. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu lebih utama di atas orang mukmin min anfusihim. An-nabiyyu aula bil mu'minin nabi anfusihim. Nabi itu lebih utama di atas orang mukmin berbanding dengan diri mereka. Maka cuba kita tanya hati kita masing-masing. Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang nombor satu sekali yang kita cintai berbanding dengan diri kita sendiri? Jangan ke cinta dengar sahaja orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulut kita berat nak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat pun tak berasa gapo-gapo satu. Sebab kurang kenal Nabi SAW. Kalau kita sebut durian musangking, udah merah, kau serang je nak mari dah tu lecah dia tu, kan? Makrifahnya tinggi kenal betul dia apa tu durian musangking. Tapi disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya ada berapa satu. Gitulah. Itu menunjuk kata Nabi kita tidak hidup dalam hati kita, masih belum hidup. Maka wajib atas kita usaha alimu auladakum, belum auladakum anfusakum. Ajarkan anak-anak kamu Nabi ya. Jangan kena ajar anak-anak diri kita sendiri pun tak terajar. Apa? Alimu auladakum bihubbin Nabi, dengan cintakan Nabi. Bagaimana ajar anak nak cintakan Nabi? Ya, hanya ajar kenal Nabi. Kalau kenal yang umum, maka cintanya cinta umum. Ma'rifatnya ma'rifat yang amah, maka mahabbahnya dengan Nabi ialah mahabbah yang amah. Mana ma'rifah yang amah? Seperti yang kita belajar dalam kitab-kitab tauhid. Itu ma'rifah yang amah, fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Kenal Nabi, kenal sifat umum para anbiya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kenal 25 Rasul secara tafsili, walau tidak hafal pun tak mengapa. Dan kenal Nabi Muhammad secara khusus sikit. Mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Aminah bin Wahb bin lahirnya di Mekah, keturunan Quraisy, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Wafatnya, hijrahnya ke Madinah, wafatnya di Madinah.
Paling kurang tu kenal lagu tu. Itu saja kenal tu untuk lepas fardu ainin. Nah, maka kalau kenal setakat tu saja, cinta pun setakat tu lah. Makrifah yang amat, maka mahabbah yang amat. Nah. Bagaimana kita nak dapat mahabbah yang khasah, cinta yang secara khusus? Tak dapat tidak, mesti makrifah juga yang khasah. Nah, mesti. Mana? Tambah lagi mengaji selain daripada ilmu tauhid atau fardu ain, tambah mengaji lagi ilmu sirah an-nabawiyah, syama'ilul muhammadiyah, khasaisun nabawiyah, nah, dalailun nubuwah, supaya kita tak cakap tentang hak Nabi itu berlebih kurang. Dia banyak kita dengar orang cakap lebih kurang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad ni, masa dia beranak mula, tak ada beza pun dengan mana-mana budak yang beranak masa tu. Muhammad di kampung tu, Muhammad di kampung ni. Nah, dia jadi hebat dia tu umur 40 baru dia jadi rasul. Belum tu dia serupa je dengan kita. Orang ni tak mengaji ilmu dalailun nubuwah. Tak mengaji ilmu dalailun nubuwah. Tak kenal Nabi Muhammad. Cakap lagi tu. Tak kenal. Nah, jangan nak dapat makrifah yang khasah. Makrifah kan, mahabbah yang khasah. Makrifah yang khasah yang tak ngaji kalau cakap itu. Orang yang ngaji ilmu makrifah yang khasah dengan Nabi SAW, daripada ilmu sirah an-nabawiyahnya, khasaisun nubuwahnya, dalailun nabawiyahnya, nah, syama'ilul muhammadiyahnya, dia tak akan berani cakap lebih kurang dengan hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, karena Nabi Muhammad ni afdalul makhluk alal itlaq. Seagung selebih-lebih makhluk secara mutlak. Itlaq bila qaidin, tanpa buat banding. Nah, macam kita ni mulia tu ada bandingnya. Nah, kita dengan YB yang mulia dia lah, dia ada pakat YB. Nah, kita dengan menteri yang mulia dia lah. Kita dengan raja, itu buat banding dengan kita rakyat jelata biasa. Kayak gitu. Jangan kata tinggi tu, saya dengan Tuan Haji mulia mana? Oh, mulia dia lah, maka dia lebih usia, lebih banyak ibadat daripada saya, lebih banyak makan garam. Kayak gitu. Mulia kita tu orang panggil bil qaid. Buat banding. Nah, kita dengan apa? Dengan jin. Oh, mulia kita lah dengan jin. Nah, kita dengan malaikat, mulia malaikat lah dengan kita. Kayak gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad bila qaidin, tanpa qaid. Nabi itu nombor satu sekali. Afdalul makhluk alal itlaq. Wajib i'tikad. Wajib i'tikad. Itu makrifat yang amah itu. Nah, kalau dia ada anggap dalam hati dia ada lagi makhluk Allah yang kemuliaannya setandai dengan Nabi Muhammad, nah, ataupun melebihi daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berdosa besar dia. Nah, berdosa besar dia. Silap hari bulan boleh jatuh kufur je. Nah, kalau dia kata Nabi Muhammad tidak mulia, benda ni lebih mulia daripada Nabi Muhammad, apa jatuh kufur. Nah, Nabi Muhammad tak mulia, jatuh kufur dia, bahaya. Jadi jangan kita bercakap gitu, jangan. Nah, Nabi Muhammad ni tubuhnya manusia biasa, jangan. Air peluhnya saja diambil tadah oleh sahabat. Nah, untuk tabarruk, bubat dan sebagainya. Air peluh Nabi. Jangan peluh air peluh kita lah. Dia busuk bang abang. Air peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah Nabi itu diminum oleh sahabat. Nah, Nabi kata buat darah bekal hamba ni. Dia pun wagi gok minum. Tak tahu nak lepas mana, nah. Terus orang kata, mu buat mana darah bekal aku tadi? Ya Rasulullah, saya tu tak nampaklah tempat awak boleh nak buai darah Rasulullah. Jadi mu letak mana? Saya minum telah. Rasulullah kata, mana-mana orang yang darah aku dengan darah dia bercampur, tak kena sentuh dengan api neraka. Oh. Kayak gitu. Allah, macam mana boleh dia kata tak ada apa-apanya tubuh Nabi Muhammad, zat Nabi Muhammad. Jangan. Nah,
Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, bila orang tanya dia, hal wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasayfi? Adakah wajah Nabi cahayanya seperti pedang? Kilauannya susah untuk dilihat. Nak pedih mata nak tengok. Jawab Bara' bin Azib, bal wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasyamsi wal qamari lailatal badri. Bahkan wajah Nabi itu seperti matahari dan bulan penuh purnama. Bahkan lebih lagi. Orang panggil tasbih tu orang panggil tidak maksud dengan menyamai. Bahkan mubalaghah lagi, lebih terang cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding matahari dengan bulan pada pihak maknawi dia panggil, cahaya maknawi. Apakah kalam-kalam seperti ini tidak memuja Nabi? Tidak memuja Nabi ke orang panggil? Puja Nabi. Banyak Hasan bin Sabit wa ajmalu min kalam taraqattu aini wa akmalu min kalam talidin nisa'u. Tidak ada mata yang pernah tengok manusia yang paling cantik selain daripada engkau ya Rasulullah, dan tidak ada pernah seorang bayi dilahirkan oleh mana-mana perempuan yang paling sempurna selain daripada engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, dijadikan engkau tu lepas daripada segala keaiban, tak ada aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah kejadian tubuh badanmu ya Rasulullah itu seperti mana yang nak dah apa Allah Taala buat. Macam kita ni duduk depan cermin tu rasa tak puas hati juga, apa hidung aku kepek, kalau macu sikit ke comel. Apa gelak kulit ni. Kalau putih sikit ke segok sikit. Ada banyak aib itu. Nabi tak ada. Seolah-olah apa hak Tuhan buat di diri Nabi itu dah hak Nabi nak. Itu. Kalau Nabi Yusuf saja orang tina tu tengok ke dia habis terbelah jari-jari tak terkabar. Itu baru separuh kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana boleh kita kata sahabat tak puja Nabi, tubuh Nabi? Puja. Banyak hadis-hadis dalam Syama'il Muhammadiyah. Bab yang pertama lagi tentang kejadian tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dibawa datang hadis-hadis sahabat memuja-muji kecantikan rupa perut, rupa paras Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengambil berat ihtimamnya para sahabat dengan diri Nabi. Siapa ubah pun mereka kira. Ada bini kita tahu ubah kita ada berapa? Bini kita sendiri hak tidur selimut dengan kita, sekatil dengan kita, sebatang kita, mimpi lain-lain itu tak tahu ubah ada berapa. Stres tak stres kita siapa ada ubah tu. Umur baru 30 hari ni. Tu bini kita, hak duk rapat dengan kita. Tapi Nabi, sahabat-sahabatnya tahu ubah Nabi ada berapa. Kayak gitu. Tak lebih daripada 12 helai uban Nabi, 10 helai uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita tahu lagu ni. Kalau sahabat dulu tidak mengambil cermat dengan tubuh badan Nabi, apa boleh kita tahu sekarang ni? Dia boleh kita kata uban Nabi ada berapa lah, tak lebih daripada 10 lah, 12 lah. Kalau tidak sahabat dulu ihtimam mengambil berat tentang tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh kita tahu ni. Kalau sahabat dulu semata-mata nak semaya, nak masuk syurga, cawa ke nabi-nabi ikut dia lah. Gitu. Jadi kau bodoh tulis status lagu tu. Delete lah. Tak tulis lah. Mu tak usah sambut maulid, tak usah sambut, senyap gitu ya. Moga-moga fardu ain pun memang sungguh tak ada fardu ain pun. Tapi orang hak nak sambut, apa jadi masalah? Qul bi fadlillah wa bi rahmatih, dan rahmat tak ada besar sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrah, maka dengan sebab demikian itu kurniaan Allah, rahmat Allah, maka mu gembiralah, mu happy lah. Salah apa kita nak happy dengan Nabi? Tapi tak ada sama Nabi ihtifal bi maulidin Nabi. Ya kira nama tak ada, kira tentatif program dulu. Yang kira nama burger pun tak ada sama Nabi, nama burger. Tapi roti ada tak? Ada. Daging ada tak?
Ada. Saya ada. Ada. Cili ada. Ada zaman Nabi. Pakai gabung jadi burger. Haram budak dah makan apa? Bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Nabi tak makan burger. Berat lagu tu. Lepas tu, kalau nak beli sosa. Pergi kedai burger, roti se. Makan sudah roti, daging se. Oh, penat. Nah, penat lagu tu. Nah, kita orang cerdik ni tak gitu, beli burger selalu senang. Burger tak ada zaman Nabi. Ya, roti ada, daging ada. Janji halal duit kita beli, daging bukan daging babi, selesai. Daging lembu pun sembelih ikut syarak, selesai. Kayak gitu, halal, tak ada apa. Ya kira nama. Al-ibratu bil musammala bil ismi. Ibrah, pengajaran, pengertian itu diambil daripada benda yang diramu, bukan pada nama benda. Nama bagi benda boleh tak berlaku. Tu. Kalau kita tengok tentatif program Maulid tu apa? Pertama, selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada perintah ke dalam Quran? Ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan ini satu-satunya perintah Allah kepada kita orang mukmin, tapi Allah dahulu mengkhabarkan dia yang berselawat kepada Nabi senantiasa. Kayak gitu. Semaya, mu puasa, mu zakat, mu haji, mu umrah, mu. Tapi kalau selawat, sesungguhnya innallaha. Wak mari isi zahir tu. Tak guna innani, bukan isi dhamir tidak. Innallaha, sesungguhnya Allah. Siapa Allah? Ya, mutakallim tu dah Allah. Yang berfirman tu dah Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei orang beriman, selawat dan salam olehmu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Salah mana? Tak salah dah. Kayak gitu. Puji Nabi, puja Nabi, qasidah, madaih. Itu sahabat-sahabat dulu pun begitu. So Rasulullah satu hari masuk ke masjid, sahabat-sahabat pakat berdiri bangun menghormati Nabi. Nabi kata duduk dengan kerana tawaduk Nabi. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah seorang yang bersangatan malu pada perkara yang Tuhan tegak dan sangat rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata duduk. Sahabat duduk. Tapi para sahabat tu ada mereka ni rasa hak mereka untuk menghormati Nabi. Hak Nabi untuk tawaduk, tapi hak kami untuk hormat Nabi. Namanya Hasan bin Sabit. Tak duduk dia. Orang kata Hasan duduk, Rasulullah suruh duduk. Diri dia. Bila Rasulullah lalu depan, dia pun spontan menyanyi. Qiyami lil azizi fardun alayya wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aklus salimu yara hadzal jamal wa la yaqum. Nabi tak malah pun. Dia kata qiyami lil azizi, berdiri aku untuk kekasihku, fardun alayya, kewajiban fardu ke atas dia, wajib atas dia aku. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim, dan tinggal benda wajib ni ialah perkara yang tidak benar, tidak betul. Tak semaya subuh, tak betul. Nah, tinggal benda wajib tak betul lalu. Ajibtu liman lahu aqlus salim, aku heran tengok orang yang akalnya comel, tak gila, tak bengak. Tapi yara hadzal jamal wa la yakumu, melihat kecantikan ini Rasulullah ni yang cantik ni, wala yakumu, tak berdiri dia. Aku pelik sungguh ya. Rasulullah marah tak? Rasulullah senyum. Artinya Rasulullah takrir, mengakui. Bermakna memuji Rasulullah tu dia panggil sunnah takririyah. Itu kan? Apa lagi program Maulid? Beragak. Ada beragak kat dia. Beragak. Beragak tu apa? Nak menunjuk syiar kepada umat. Orang keliling tak tahu lagi ni boleh makluk dah weh ingat ke Nabi weh, selawat ke Nabi weh. Zaman dulu tempat kita hangpa tak tahulah kalau di Penang ni, kalau di Kelantan dulu di Kelantan bulan Rabiul Awal tok guru pondok cuti sebulan terpaksa cuti kelas. Sebab
Sebab orang kampung rumah tu ajak budak pondok berjanji. Rumah ni ajak budak pondok berjanji. Rumah tu berjanji. Kau jenuh nak mengajar lagu ni. Akhirnya Tok Guru kata, kita bulan Rabiul Awal cuti dulu sebulan Senin. Pakat tu berjanji dulu. Lah ni tak ada dah budaya tu. Sebab tu orang mari pondok ambo kata, "Ustaz tak cuti ke Rabiul Awal?" Cuti buat gapo? Tak ada siapa dia jepuk malu-malu bidah dolalah berlaku lah ni. Nah, kan buat lagu mana? Sini tak tahu lah. Nama dulu lagu mananya sini. Kalau di Kelantan dulu gitu. Nah, rumah tu berjanji, rumah ni berjanji, buat maulud tu berjanji. Tak ada ceramah-ceramah apa. Jadi orang tua-tua dulu tu ingat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf ila Adnan tu hasil kerana duduk dengar berjanji tu ya. Nah, tak faham pun, tak acik dengar duduk. Nya ingat begitu ya. Nah. Tapi tak ada dah budaya tu. Nah. Berharap itu nak menunjuk syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha taqal qulub. Jamu makan, ta'amut ta'am. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Semua tentatif program itu ada dalil-dalil umum yang membenar dan tidak ada sebarang dalil baik umum atau khusus yang melarang. Nah, maka selesai. Nah, tak perlu kita nak berdeki orang sambut maulud Nabi, kita nak buat status-status menggurih hati tak payah. Nah, tetapi sekarang ni apa nak kecerdik dah. Cuma you tak segunalah maulid Nabi, you guna zikrul Rasul. Mengingati Rasul. Iya, maulidur Rasul tu pun ingat ke Rasul lah. Abdullah je. Cuma ambil sepenuh lahir Nabi. Kayak gitu. Tujuannya zikrul Rasul dah. Nak ingat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Ke buat maulud tu nak ingat ke pemain bola. Apa? Nah, ni ingat ke Rasulullah dah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah jasanya kepada kita sangat-sangat besar. Wa in kan qablu la fi dhalalin mubin. Kalau tidak Allah utus Rasul Nabi Muhammad, pasti kita berada dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Jangan kata kita masjid ni pun tak ada kalau tak ada Nabi Muhammad. Masjid apa ni nama? Khairat, Futuhul Iman, Nurul Iman. Masjid Nurul Iman ni pun tak ada. Nah, masjid ni tak ada. Nah, masjid-masjid lain tak ada. Madrasah pondok tak ada. Nah, universiti Islam ada. Fakulti Islam tak ada habis kalau tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan kita ni kalau ada pun mungkin tak makan lagu ni. Mungkin main tudung ada pisah gitu ya, tak ada tamadun. Bahkan kalau tidak kerana Muhammad, kita pun tak ada. Pasal apa? Kerana Nabi Muhammad itulah diciptakan kita, kayak gitu. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ahlaha, gitu. Nah, khalaqtud dunya wa ahlaha liyu'arrifahum maqamaka wa manzilataka indi. Aku buat bumi ni dan penduduk bumi ni supaya mereka tu kenal pangkat engkau, kedudukan engkau di sisi aku. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ahlaha. Kalau tidak kerana engkau hai Nabi Muhammad, aku tak buat bumi dan penduduk bumi. Nah, maka Allah Ta'ala buat bumi dan penduduk bumi ni supaya kita kenal Nabi Muhammad. Bilanya nanti manusia kenal? Yaumil mahsyar. Ketika mana ahli syurga tak sabar masuk syurga, ahli syakawah tak sabar nak masuk neraka, pokok celaka tak sabar nak masuk neraka, Tuhan cepatlah itu tak sabar nak masuk syurga ni. Ahli saadah. Ahli celaka, ahli syakawah ya Tuhan, tolonglah neraka pun neraka lah, selak gera dah kami duduk atas ni. Gelegok kelotok matahari sedikit atas kepala ni, duk berenai peluh dana darah ni. Nah, Tuhan ada layar. Manusia kita jumpa dengan tu ada, nah, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa mana semua. Nafsi izhabu ila ghairi. Nah, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ana laha, akulah ahlinya. Seluruh makhluk mengenali maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu.
Nah, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Itu hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Lafaz daripada Nabi SAW sendiri, manusia dia di hadapan Nabi Muhammad katakan, isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Kayak ni orang kata isfa' lana ya habib. Bid'ah, syirik, kafir ente. Oh. Lah ni sungguh. Dia berkata itulah ni. Syirik. Apa minta syafaat dengan Rasulullah? Minta syafaat dengan Allah. Wah, nampak kemah ming cakap. Kenapa? Nampak kecek tu kemah ming lah. Minta syafaat dengan Allah. Bapa minta dengan Nabi Muhammad. Syirik ni. Penak dia ni. Nah, kalau jumpa orang tanya-tanya, kalau jumpa orang tu tanya, syafaat tu apa? Syafaat ni artinya talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Kayak gitu. Minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Macam kita tak kenal menteri mana, kita tahu sayang kita tu kerja di pejabat menteri tu. Tolonglah syafaat kami dah. Awak ada projek sikit ni, tolong syafaat. Nak jumpa dengan YB ni. Kayak gitu. Tolong syafaat apa? Minta tolong sayang kita tu, minta kebaikan YB menteri untuk kita, bukan untuk dia, untuk kita. Itu mana minta syafaat. Mana dia boleh jumpa dengan menteri tu? Syafaat Pak Umat lah ni, dia baik kan dengan syafaat dia apa? Dia minta tolong dengan menteri itu supaya bantu kita. Itu syafaat. Jadi kita minta isfa' lana ya Rasulullah. Syafaatkan kami wahai Rasulullah. Betul tak? Betul lah tu. Mana apa? Ya Rasulullah, mintakan kebaikan daripada Allah untuk kami sebagai umat. Betul tu. Kalau minta syafaat dengan Allah, bermakna ada lagi Tuhan lain. Ya Allah, syafaatkan kami. Mana? Ya Allah, mintakan kebaikan dengan siapa? Dengan Tuhan mana lagi yang mampu memberi manfaat supaya dapat syafaat manfaat itu kepada kami. Gitu. Itulah bapak syirik. Itu payah orang cakap, dia tak faham dia cakap. Dia duk kata orang syirik, dia dah syirik dah. Dia mudah-mudahan apa rasa cukup zakat tu. Benar bukan mari nak ceramah apa dah. Amu mari. Hari ni di pondok apa dia tahu dia ada muzakarah. Bla-bla-bla tu kak. Sepatutnya malam esok. Kosong malam ni. Boleh juga molek-molek sikit nah. Dia mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni dapat manfaat, terutama untuk diri hamba sendiri dan untuk kita semua yang mendengar. Belum hamba nak tutup ni, sebagai maklumat untuk para hadirin semua, kami di di Selangor, di Kuang, di Kampung Setia, Lorong Setia 3 Kuang, Sungai Buloh Selangor tu, saya dengan sahabat-sahabat saya sedang berusaha untuk mempersiapkan komplek pondok. Komplek Raudhah Sufiyah Sunniyah Salafiyah, Pondok Rumi Sufi Jawi. Dan sekarang ni pembinaan kita tertumpu kepada masjid. Masjid yang diletak namanya Masjid Raudhatun Nahdiyin. Masjid taman-taman orang yang cinta kepada Nahdlatul Ulama. Jadi masjid tu kita sudah pun guna untuk mengaji jemaah dan sebagainya. Tapi masih lagi dalam pembinaan. Mana kita bukan siap 100%, dalam 70% lebih kurang gitu. Dan kita memerlukan banyak lagi dana, lebih kurang untuk siapkan masjid ni 250,000 lagi kalau nak jadi comel lagi. Jadi hak setakat kita siap lah ni tu untuk 500 jemaah. Masjid yang kita nak buat ni untuk 1,000 jemaah. Jadi separuh baru. Jadi sekarang ni terhenti pembinaannya kerana kita tak ada nak bayar gaji dah. Dah beli barang gaji tak ada nak bayar. Dah berhutang dengan tukar-tukar 18,000 lagi. Jadi kita nak minta tolonglah syafaat. Syafaat juga dengan jemaah di masjid kita ni, Masjid Nurul Iman ni, supaya pakat-pakat batu war-war kepada mana-mana nak buat wakaf jariah pembinaan masjid. Sama ada nak bubuh selalu dalam tabung yang kita sediakan di belakang pun boleh, ataupun nak transfer pun boleh. Mudah-mudahan jadi pahala wakaf jariah. Kerana sekarang kita duduk guna dah masjid tu,
Cuma ngaji semalam buat maulud habis pukul 12 terus mari Penang lalu. Jadi banyak lagi yang kita perlu tu. Pondok-pondok ada 5 buah lagi, hak sebiji-sebiji tu. Asrama pun tak buat lagi, pondok warga mah pun kita tak buat lagi. Nah, jadi komplek tu besar. Cuma gitulah. Nak siap sebutir selalu, tak tahu bila lah. Nah, sikit-sikit gitu. Nah, ada sikit buat sikit, ada sikit buat sikit gitulah. Jadi pakat-pakat batu mudah-mudahan kita bantu orang panggil tempat pengajian pondok ni, mudah-mudahannya termasuk kita membantu agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena anak-anak kita hak mengaji di pondok tu ngaji untuk ya boleh baca kitab-kitab Arab. Nah, mengaji nahwu, soroh, ma'ani, bayan, badai, istiqaq, wadhu, usul fiqh, wafiq, usul fiqh, mantiq, nah, adabul bahsi wal munazarah, maqalatul asyad dan sebagainya. Banyak jenis cabang ilmunya. Jadi mereka ni mengaji free. Free itu maksudnya tak ada yurai lah. Nah, hanya ada yurai pendaftaran sokmu itu. Lepas tu lagu mana makan minumnya? Usaha lah. Mudah-mudahan tak mati kebuluran. Alhamdulillah setakat ni, alhamdulillah tak mati kebuluran lagi mana-mana pelajar kita. Rezeki Allah Taala beri. Kita buka stay, siapa nak tolong gitu ya. Mudah. Sebab bila kita letak yurai tu bahaya. Ada orang tak mampu nak bayar yurai. Anak yatim pun ada. Bahaya. Nah, orang-orang daripada luar daripada apa tu? Negara kepada siapa? Kemboja Kemboja. Bayar wisaya saja pun beribu dah Allah. Nah, nyanyo ke dia ni. Dia nak main mengaji. Jadi kita ni payah nak tak yurai. Biarlah. Kita kira mudah-mudahan adalah manusia-manusia hak jiwa dia tu bersih, suci, nak cari redha Allah Taala, nak cari kesenangan abadi, maka dia pasti akan mari tolong. Anak-anak pondok kita, pelajar-pelajar kita hak mengaji di pondok sana tu. Jadi itu saja orang panggil hak kita nak warwannya sebelum kita nak tutup dengan doa ni. Mudah-mudahan pada malam ni nyadalah 18,000 dalam tabung tu. Nah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita doa siapa hak berwakaf untuk masjid ni, insya-Allah murah rezeki. Panjang umur, murah rezeki. Kalau mati-mati dalam iman dan Islam, masuk syurga bi ghairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.